kenyataan Hasni hari ini mengatakan bahawa apa? Sekiranya UMNO itu berada di Singapura, Singapura akan lebih maju kalau UMNO ada di Singapura, menurut Hasni. Macam mana nak kata? Dia yang menariknya tuan-tuan, kadang-kadang dia ni kalau nak berbohong kan, saya tak faham dia ni hidup zaman bila. Orang ni, Hasni ni hidup zaman bila? Ni zaman tak ada Astro, zaman TV3, RTM dulu saja ke ni? Dia boleh berbohong dengan orang kampung. Dia boleh nak menipu dengan orang kampung. Dia boleh nak apa orang kata, nak mengelirukan orang kampung. Macam tu ke? Macam tu. Ni saya nak tunjuk sesuatu tuan-tuan. Singapura lebih maju jika ada UMNO. Hasni. Pengerusi BN Johor Hasni Mohamad membidas PAS dan menegaskan bahawa Singapura boleh menjadi lebih maju jika dipimpin oleh UMNO. Ini selepas naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah mendakwa Singapura lebih maju daripada Malaysia kerana tak ada UMNO di sana. Ini cerita PAS ulang-ulang balik lah. Jika Singapura ada UMNO, ia akan lebih maju daripada sekarang, kata Hasni seperti berita Orient Daily. Hasni menambah UMNO akan sekuat parti pemerintah di Singapura. Parti Tindakan Rakyat yang telah mentadbir negara pulau itu sejak merdeka. Hasni juga dipetik sebagai berkata bahawa rakyat Malaysia yang menyeberang ke Singapura setiap hari bukan saja taat kepada rakyat Johor. Tambahnya mereka juga termasuk orang Kedah dan Kelantan, dua negeri yang mentadbir PAS. Okey. Now, soalan saya, kenapa orang Malaysia nak pergi ke Singapura? Bukankah itu dah menjadi satu indikasi jelas Singapura tu lebih maju daripada kita? Itu yang pertama. Hujah saya lah. So sebelum kita bawa hujah ni, kita bawa beberapa soalan. Adakah Malaysia lebih maju daripada Singapura atau Singapura lebih maju daripada Malaysia? Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya bagi indeks, saya bagi secara umum saja dululah. Daripada Transparency Index. Transparency Index ni indeks ketelusan. Singapura top 5 negara paling telus di dunia. Diperintah oleh orang bukan Islam, diperintah oleh Cina, bukan Melayu memerintah. Top 5 paling telus, bukan orang Islam memerintah tuan-tuan, kecuali presiden dia lah. Tak tahu dah tukar presiden dia kan. Multiracial, tetapi paling telus, nombor 5, top 5. Negara lain semua Scandinavian countries, Sweden, Finland, negara-negara Eropah, Scandinavian. Tetapi di Asia, Singapura. Malaysia nombor berapa tuan-tuan? Tahun 2020, tahun Najib 67, 62. Tahun 2020, bila Pakatan Harapan 2019, Pakatan Harapan memerintah, dia turun ke 50 lebih, 52. Sekarang ini zaman zaman Ismail Sabri memerintah, turun naik balik ke 62. Dia satu tu adalah terbaik, 100 teruk. Maksudnya kita dah jatuh daripada segi indeks. UMNO memerintah tuan-tuan Dan siapa yang hidup tahun 80-an? Macam saya ni, kita orang ni orang Sarawak, jadi kita Brunei sebelah. Siapa orang Johor tahulah, dia Singapura sebelah dia. Tahun 80-an, tukaran mata wang Malaysia, Singapura dan Brunei adalah sama. Satu Singapura dolar adalah sama dengan satu ringgit Malaysia, adalah sama dengan satu Brunei Malaysia. Saya ingat lagi, dan Brunei merdeka tahun 1984. Saya darjah 1 masa tu, Brunei merdeka. Kalau tersalah saya lah 80-an. Merdeka. Dan mata wang kita sama tuan-tuan. Nilai dia sama. Maksudnya daripada segi tukaran, nilaian, ekonomi, kekuatan. Sebab nak menentukan nilaian mata wang, dia banyak faktor. Dan salah satu faktornya, di samping kestabilan politik adalah kekuatan ekonomi. Tetapi kita tengok nilaian dia sekarang. Siapa memerintah tahun 80-an? UMNO. Siapa memerintah tahun 70-an? UMNO. Siapa memerintah tahun 90-an? UMNO. Siapa yang memerintah tahun 2000? UMNO. Siapa yang memerintah sekarang? UMNO. Mata wang sekarang tukaran satu Sing dolar, satu Brunei dolar, 3 ringgit tuan-tuan. Kejatuhan yang amat teruk sewaktu UMNO memerintah. Jadi dekat mana dalil, bukti, hujah yang boleh mengatakan kalau UMNO memerintah Singapura itu akan jadi lebih baik? UMNO memerintah Malaysia. Pengeluaran wang semakin banyak, harga barang semakin tinggi. Ada orang Singapura cakap dengan saya, kau tak tahu susah tinggal di Singapura, Yelah, kau kata susah tinggal di Singapura, memang harga barang mahal, harga perumahan mahal. Saya mengakui. Sebab apa? Dia tak ada tanah.
Tanah dia biasa demand and supply. Bila barang tu kurang, permintaan tinggi, harga mahal. Itu normal lah. Tapi tahu tak tuan-tuan, antara pemilik apa orang kata, kondo-kondo mewah di KL, di Johor adalah orang Singapura. Tanah-tanah di Melaka, di Johor, di KL adalah orang Singapura. Kenapa mereka boleh memiliki? Sebab mereka mampu. Macam mana mereka mampu? Sebab negara mereka maju, pendapatan mereka besar. Pernah tuan-tuan jumpa orang Singapura datang ke Malaysia nak kerja? Saya tak pernah jumpa lagi lah. Dia datang nak meniaga, ada seorang saya jumpa. Tapi orang Malaysia yang pergi ke Singapura nak bekerja tu ada. Kalau orang Singapura datang Malaysia sebab dia bekerja kerana company dihantar, itu cerita lain. Tapi dia berhijrah ke Malaysia ni nak cari kerja kat Malaysia. So far saya tak jumpa lagi lah. So far. Mungkin ada, tapi so far tak. Tapi yang pergi ke Singapura terutama orang Sabah Sarawak. Bekerja di Singapura dan Brunei ramai. Terutama orang Sabah Sarawak. Orang Johor saya lagi lah. Kita tak boleh nafikan lah benda tu. Dan kerja mereka bukan kerja yang tinggi-tinggi ni. Kerja-kerja biasa. Kerja dekat 7E, kerja dekat warehouse, kerja dekat kilang. Dia macam kita ambil Indonesia dengan Bangla. Macam tu lah. Jadi siapa yang maju sekarang ini? Jadi kita nak buat penghujahan tersebut. Bahawa kalau UMNO berada dekat, saya setuju dengan PAS dalam bab ini. Kalau UMNO berada dekat Singapura, habis hancur Singapura tu. Habis hancur Singapura tu. Dan kita tahu Singapura tu antara financial hub yang agak termaju dan dikenali di dunia. Sebab itu banyak kes-kes money laundering tu banyak dekat Singapura. Dan juga kenapa GDP per debt ratio Singapura tu agak lebih tinggi berbanding Malaysia, lebih 100%. Sebab dia orang financial hub. The different kind of debts. Itu cerita lain. Kita boleh cerita pada masa lain, pada ketika yang lain. Tetapi nak membawa ni tuan-tuan, kalau nak berhujah pun agak-agak lah nak berhujah tersebut. Seterusnya, sebelum saya nak bawa cerita berkenaan dengan PAS ni, saya bawa satu berita kenyataan yang menafikan, pemimpin PKR menafikan kenyataan bahawa mereka bersama membuat kenyataan bersama PH dan Muda. Percubaan untuk menonjolkan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Muda dalam pilihan raya negeri melalui kenyataan bersama nampaknya memberi kesan sebaliknya apabila terdapat percanggahan. Ini menurut Malaysia Kini. Kenyataan bersama itu yang memaparkan logo PH, PKR dan Muda. Dia ada satu kenyataan dia keluarkan. Dia ada logo PH, PKR dan Muda. Menyeru semua pihak yang menentang BN bersatu dengan mengundi mereka dan bukannya parti pembangkang lain atau Perikatan Nasional. Ketua Penerangan Muda Lokman Long ketika dihubungi mengesahkan kesahihan kenyataan bersama itu, tetapi beberapa pemimpin PKR termasuk Syed Ibrahim Syed Noh dan bekas pengurusi negeri Hassan Karim, mereka tidak tahu mengenai kenyataan itu. Pengarah komunikasi Fahmi Fazil ketika dihubungi pun berkata itu tidak diluluskan oleh partinya. Kenyataan bersama itu menyatakan bahawa pilihan rakyat negeri Johor menyaksikan ramai parti bertanding dan kebanyakan calon mahu melihat BN dikalahkan. Sementara kita menghormati semua parti yang bertanding, perlu ada persefahaman bahawa pecahkan undi-undi parti yang menentang BN hanya menguntungkan BN. Justru jika objektif bersama menumpaskan BN di Johor ingin dicapai, kami dengan rendah hati mencadangkan semua mengundi calon PH daripada PKR, DAP dan Amanah serta Muda. Kesan itu bukan saja ditujukan kepada penyokong perjuangan dan warisan tetapi juga PN katanya. Ia menambah hanya PH dan Muda boleh mengalahkan BN. Hanya PH dan Muda boleh mengalahkan. Keadilan tak ada. Kempen untuk PRN Johor bermula. Ni macam ni tuan-tuan. Pertama sekali nak bagi tahu dengan PH dan juga Muda yang keluarkan kenyataan ni. Lain kali kalau nak keluar kenyataan, tanya dulu. Jangan keluar kenyataan takkan presiden parti sendiri tak tahu. Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku presiden kepada Parti Keadilan tak tahu. Ataupun sekurang-kurangnya kalau dia tahu, anak buah dia kena diberitahu, diinform berkenaan dengan kenyataan bersama tersebut. Kerana logo digunakan. Kita bukan nak menolak dakwaan tersebut, tetapi at least have the courtesy nak bagi tahu. Takkan tak ada WhatsApp group kot? Tak ada lah tu. Dan kegerakusan Muda nak bertanding dekat Lakin melanggar PKR itu sendiri adalah satu indikasi bahawa sebenarnya Muda ini adalah satu parti yang cuba nak kontrol Pakatan Harapan. Dan saya pelik kenapa DAP dengan Amanah nak juga mengikut arus dan juga gelombang gendang Muda. Saya faham. Saya tahu kalau kita bertembung, dia akan menguntungkan Barisan Nasional.
Tetapi pada masa yang sama, kenapa muda yang kita ambil? Apa signifikasi muda dalam pilihan raya ini sehingga kita boleh katakan dia mempunyai kekuatan untuk nak mengalahkan Barisan Nasional? Oh, muda kuat Is, dia ada potensi menang. Ya, kita letak dekat kerusi nak menang. Memanglah. Tak payah letak muda, letak saya kat situ pun insya-Allah boleh menang. Sebab kerusi itu dah menang dah pun. Cuba letak muda dekat kerusi kuat UMNO, dia boleh menang ke tak? Dia boleh menang tak? Sebab itu yang kita buat, PKR buat selama ni, itulah dia. Kami lawan UMNO di kerusi yang UMNO kuat. Kalah, lawan, kalah, lawan, kalah. Ini tak nak. Awak lawan, masuk bertanding, baru lulus daftar. Baru je lulus. Minta kerusi yang boleh menang. Lepas tu bila kita nak bagi kerusi yang UMNO kuat, wah, marah melenteng. Marah melenteng dia, kita nak kerusi. Dia demand kerusi kat kita, tuan-tuan. Siapa kau nak demand kerusi kat aku? Dia nak demand kerusi dekat PKR. Siapa engkau nak demand kerusi dengan kita orang? Apa kekuatan yang kau ada? Dan sekarang ini dengan adanya warisan dekat situ, dengan adanya pejuang, dengan adanya parti Larry Seng, parti Zuraida Kamarudin, PBM, Parti Bersatu Malaysia, walaupun Zuraida kata dia tak join, belum join lagi lah, dekat situ. Dengan adanya parti aspirasi walaupun dalam bentuk bebas, dengan adanya parti aspirasi, parti integrasi, integriti, parti Ezam, dengan adanya parti Putra, dengan adanya parti sosialis, perpecahan dah berlaku di kalangan pembangkang. Dengan adanya parti-parti pembangkang ini, perpecahan. So, apa specialnya muda sampai dia nak masuk kita tak apa, tapi sampai dia boleh demand macam tu sekali kursi dengan kita. Sampai macam tu sekali dia boleh demand kursi dengan kita. Kita, maksud saya kita ni Pakatan Harapan lah. Dan kita bagi dia kursi Puteri Wangsa yang mana sebelum ini PAS menang tahun 2000, PRU 13, Bersatu menang tahun PRU 14, 25,000 undi majoriti. Kita bagi kat amanah senang-senang bagi kat muda. Takut apa? So kita kena bagi kerusi pada muda Is. Kita kena bagi dia menang. Kenapa? Apa jaminannya? Apa jaminannya dia tak akan khianat kalau sekiranya keadaan masih lagi 50-50 lepas ni? Ni saya boleh cakap, saya bukan orang PKR. Saya bukan orang PKR. Senang nak cerita. Jadi tak ada siapa nak boleh marah saya. Jangan risau. Apa jaminan? Dia pernah khianat sebelum ini, tapi Is dia khianat pun dia keluar parti tapi tak bersama dengan Perikatan Nasional. Ya, tak bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi dia tak bersama dengan Pakatan Harapan. Dia berada di blok bebas yang tak bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Dah cukup dah orang dalam Perikatan Nasional. Kalau tak cukup, dia orang pun boleh masuk. Kenapa in the first place mereka nak khianat kita? Kenapa? And yet kita tak nak belajar daripada benda-benda macam tu. Sebab itu saya kata, bila saya sebut dulu malas dalam politik. Politik malas. Politik tak nak bekerja tapi nak bagi orang lain. Orang dah sedap-sedap masak, dah susah-susah pergi cari bahan, nak prepare masakan semua, dah siap masak, dah ni dah berpeluh-peluh semua, dah siap hias, dia datang makan, sedap je. Why is that happening in our country? Kenapa? Apa yang menjadikan politik kita politik macam tu? Sebab apa? Sebab dia ada duit. Sebab dia di backup oleh orang-orang besar. Sebab dia di backup oleh toke-toke. Sebab dia di backup oleh apa orang kata, dana-dana yang besar. Sebab itu. Kalau tak ada dana, jangan masuk pilihan raya bang. Kalau rasa tak ada dana, jangan masuk pilihan raya. Bubar je parti. Lepas tu nak demand kursi banyak-banyak. Saya bercakap komponen dalam Pakatan Harapan ni, nak demand kursi bukan-bukan, tapi calon tak ada. Calon ada, duit tak ada, tapi nak demand. Kan? Tapi nak demand.